Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan latihan di dalam buku teks matematik KSSM menengah atas. Kita akan membincangkan soalan praktis kendiri 8.2D muka surat 234 buku teks. Soalan ini merangkumi standard pembelajaran 8.2.4. Kita lihat soalan kita yang pertama. Julat antara kuartil dan sesihan piawai bagi satu set data ialah 6 dan 32 masing-masing. Hitung julat antara kuartil dan sesihan piawai yang baharu jika setiap cerapan dalam set data tersebut ditambah dengan 4. Apabila suatu set data itu ditambah dengan 4 masing-masing untuk setiap data, kita akan dapati bahawa julat antara kuartilnya adalah sama dengan julat antara kuartil asal. Begitu juga dengan sisihan piawai. Kita guna simbolnya akan sama dengan sisihan piawai apabila setiap data itu ditambah dengan 4. Jadi untuk jawapan kita di sini, julat antara kuartil, cikgu gunakan short form di sini iaitu JAK, kita akan dapat sama iaitu 6. Begitu juga dengan sisihan piawai. Kita guna simbolnya di sini, kita akan dapat 3.2 juga. Jadi inilah jawapan untuk soalan pertama. Seterusnya kita lihat soalan kita yang kedua. Julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi suatu set ialah 3 dan 1.8 masing-masing. Hitung julat antara kuartil dan varian yang baharu bagi setiap cerapan dalam set data tersebut didarab dengan 3. Kali ini, set data kita didarab masing-masing dengan 3. Untuk julat antara kuartil, apabila setiap data didarab dengan 3, julat antara kuartil kita akan meningkat, iaitu meningkat sebanyak 3 kali daripada asal. Kalau asal di sini adalah 3, maka jawapan kita adalah 3 didarabkan dengan 3. Maka julat antara kuartil yang baru akan jadi 9. Kita tengok pula diberi di sini adalah sisihan piawai. Sisihan piawai diberi adalah 1.8. Soalan di sini tanya variance. Simbol untuk variance adalah sisihan piawai kuasa 2. Jadi kita akan dapatkan nilai variance asal terlebih dahulu. Itu 1.8 kita kuasakan 2. Kita akan dapat 3.24. Jadi apabila suatu data itu didarab dengan 3 masing-masing, varian baru kita akan dapat 3 dikuasakan dengan 2 dan didarabkan dengan varians asal iaitu 3.24. Dan jawapan kita kat sini kita akan dapat 29.16. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang ketiga. Diberi suatu set data 4, 6, 7, 8, 10, 12 dan 16. Hitung sisihan piawai bagi set data ini. Terangkan perubahan pada nilai sisihan piawai jika 70 ditambah dalam set tersebut. Kita nak cari sisihan piawai, kita akan gunakan rumus sisihan piawai. Iaitu sigma sama dengan terpunca 2. Kita akan dapatkan jumlah X kuasa 2 iaitu jumlah setiap data di kuasa 2 kan. Kita bahagikan dengan bilangan data dan kita akan tolak dengan min kuasa 2. Punca kuasa 2 di sini. Jadi kita akan gantikan nilai-nilai dalam rumus ini. Itu 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 pan 10, 12 dan 16. Dan kita bahagikan dengan n. Kemudian kita tolakkan dengan min. Jadi kita akan kira siap-siap nilai minnya di sini iaitu kita dapat 9. 9 kuasa 2. Ini adalah langkah kerja kita. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 3.742. Seterusnya, apa akan jadi kalau kita tambah dengan satu data lagi yang bernilai 70? 70 ini kita katakannya sebagai data pencil, iaitu data yang mempunyai nilai yang sangat besar berbanding dengan data asal. Di sini kita boleh buat pengiraan juga dengan menambahkan nilai 70. Tetapi secara umumnya apabila suatu nilai yang lebih besar, yang sangat besar ataupun nilai pencil
ditambah ke dalam suatu data, nilai sisihan PY dia akan meningkat dengan mendadak. Jadi kita boleh tulis kat sini, sisihan PY dia meningkat dengan mendadak. Jadi ini adalah jawapan kita. Itu adalah hubungan apabila suatu nilai data pencil dimasukkan akan menyebabkan sisihan PY meningkat mendadak. Teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 4. A. Tentukan sisihan PY bagi set data berikut. Jadi kita akan gunakan rumus sisihan PY yang tadi, iaitu bertambah tiap-tiap data yang berkuasa 2, kemudian bahagikan dengan nilai data, iaitu 5, kemudian kita tolakkan dengan min ataupun purata. Dan kita kira purata, kita dapat 6.6 kuasa 2. Dan kita buat punca di sini, dan inilah langkah pengiraan. Kemudian kita terus boleh tekan calculator. Dan kita akan dapat 2.728. Kemudian kita lihat soalan bahagian B. Gunakan hasil daripada A untuk menentukan sisihan PY baharu bagi setiap data berikut. Baiklah, kali ini kita akan gunakan jawapan pada bahagian A untuk dapatkan sisihan PY yang baru ini. Kita lihat senarai data untuk satu Roman 6, 8, 14, 18 dan 20. Kemudian kita bandingkan dengan data asal. Apa yang boleh kita dapati bahawa data baru ini merupakan data yang telah didarab dengan 2. 3 akan jadi 6, 4 jadi 8 dan seterusnya. Jadi bermaksud data ini didarab dengan 2. Jadi apa akan jadi pada sisihan PY? Sisihan PY kita akan juga didarabkan dengan 2. Iaitu 2 darab 2.728. Jadi kita akan dapat nilainya 5.456. Untuk soalan 2 Roman, data baru adalah 1.5, 2 dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan dengan data asal kita. Kita dapati bahawa data baru ini merupakan data yang telah dibahagi dengan 2. Kalau kita lihat 3 bahagi dengan 2 dapat 1.5. 4 bahagi dengan 2 kita akan dapat 2. Jadi sisihan PY kita yang baru kita akan ambil sisihan PY kita yang lama, iaitu 2.728, kita bahagikan dengan 2. Dan kita akan dapat 1.364. Sebelumnya kita lihat soalan nombor 5. Julat dan varian suatu set data ialah 25 dan 2.7 masing-masing. Jika setiap carapan dalam set data tersebut ditambah dengan 2, kemudian didarab dengan 4, tentukan julat dan varians yang baharu. Kita dah tahu apabila suatu data itu ditambah dengan pemalar iaitu 2, julat dan varians akan dapat nilai yang sama. Itu julat 25 dan apabila ditambah dengan 2, julat kita akan dapat nilai yang sama iaitu 25. Kemudian apabila didarab dengan 4, julat kita juga akan turut didarab dengan 4. Jadi kita akan darab dengan 4. Jadi kita dapat julat yang baru adalah 100. Kemudian kita tengok pula variance. Itu sigma kuasa 2. Nilai asal 2.7. Apabila kita tambah dengan suatu pemalar di sini iaitu 2, kita akan dapat nilai yang sama untuk variance juga, iaitu 2.7. Kemudian apabila didarab dengan 4, nilai variance ini akan berubah. Berubah sebanyak nilai yang didarab, iaitu 4. Kemudian kalau kita lihat variance kuasa 2, kita akan kuasa 2 dengan 4 ni juga. Jadi kita akan dapat variance yang baru adalah 43.2. Dan kita lihat soalan yang terakhir. Julat antara kuartil dan sisihan PY suatu set data ialah 2.7 dan 3.6 masing-masing. Jika setiap carapan dalam set data tersebut dibahagi dengan 3, kemudian ditolak dengan 2, tentukan julat antara kuartil dan sisihan PY yang baharu. Kita lihat julat antara kuartil asal adalah 2.7. Kemudian kita akan bahagi dengan 3. Bermaksud julat antara kuartil kita yang baru juga akan dibahagi dengan 3 juga. Kita akan bahagi dengan 3. Kemudian kita akan dapat nilainya adalah 0.9.
Kemudian ditolak dengan 2. Jadi apabila kita tolak, tidak ada berlaku perubahan kepada julat antara kuartil. Jadi jawapan kita adalah 0.9 di sini. Kemudian kita lihat pula sisihan PY diberi sini 3.6. Kemudian setiap nilai dibahagi dengan 3. Sisihan PY juga akan dibahagi dengan 3. Dan kita akan dapat 1.2. Kemudian ditolak dengan 2. Data yang ditolak tidak akan memberi kesan kepada sisihan PY. Jadi sisihan PY kita kekal dengan 1.2. Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.